السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Sebelum tu kita test suara dahulu. Adakah suara dapat didengari? Okey, suara perlahan sikit sebab dia jauh. Okey, kita dekatkan. Okey, okey. Okey, saya cakap perlahan mungkin dia jauh daripada saya. Okey, sekarang saya dah dekatkan. Okey, namanya okey, kita boleh mula kot. Dah 9.22. Okey, kita sambung pada muka surat 108 ya. Okey. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam في علاج العذرة وفي العلاج بالسعوط. Okey, fasal ataupun satu tajuk berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mengubati penyakit al-uzrah. Penyakit al-uzrah ni maksudnya satu waja'un, satu apa nama? Sakit. Mana sakit di halqum, okay? Yang ia tu mana jadi jadi dengan sebab darah, okay? Yahij atau yahiju min ad-dam, ya, dia kata di sini. Okey, itu maknanya yahij waja'un fil halq, sakit di anak lidah ataupun uvula, anak lidah kita tu sakit di situ, kan, dengan sebab dia berkaitan dengan darah lah, kan, yahiju min ad-dam, sebab darah tadi. Okey, dia kata di sini wa fil ilaji bis sa'ud, dan juga dengan mengubati dengan as-sa'ud. As-sa'ud maknanya sejenis ubat yang dimasukkan melalui hidung, ya.
maknanya dimasukkan ubat melalui hidung tadi sehingga untuk apa nama, untuk menjadikan orang yang sakit tadi dia bersin sehingga keluarlah apa nama, balgam dia ataupun penyakit yang berkaitan ataupun yang terkandung dalam balgam dia, kan, supaya ubat itu masuk ke otak, kemudian dia akan bersin, dia akan keluarkan apa nama, kotoran tadi. Itu dipanggil ubat bis-sa'ud. Sa'ud. Ya, nanti penjelasan dia akan datang selepas ni lah. Sebelum tu Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dia datangkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, khairu ma tadawaitum bihi, sebaik-baik apa yang kamu berubat dengannya, sebaik-baik apa nama, ubatan ataupun cara perubatan yang kamu berubat dengannya, al-hijamatu adalah berbekam lah. Berbekam. Jadi kita sebagai orang belajar sunnah, belajar hadis sebenarnya, jangan kita ketinggalan lah daripada berbekam, dan jangan kita rasa takut, jangan kita rasa seram ataupun ngilu dengan berbekam tadi, kan. Jadi kita ada pilihan lah untuk mengeluarkan darah tadi, sama ada dengan pisau, mata pisau yang tajam tu, kan, ataupun pisau bedah tu, ataupun kita boleh gunakan jarum, ya, jarum untuk mengeluarkan darah tadi. Cumanya jarum tu dia tidak keluar darah, tak keluar banyak lah. Mungkin dia kena cucuk dengan jarum tadi apa nama, 3 kali ke 3 kali apa, punch 3 kali apa nama, 3 kali punch tadi, kan. Sekali kita sedut darah, lepas tu kita punch dengan jarum tadi, lebih kurang tak kisahlah 15 ke 17 ke 19 ke 21 ke, tengok ketahanan kita lah di bahagian yang kita sakit tu, kan. Kita berbekam. Kemudian nanti bila dah keluar darah tu, kemudian kita buka balik, kita punch lagi sekali lah, kan, sehingga 3 kali ke, kan, sehingga dah keluar darah yang pekat tu, dah jadi darah merah cair tu, kan, dah mana darah beku tu dah, dari darah hitam tu dah habis, tinggal darah yang cair merah tu, kan, sehingga dia keluar macam air bisa tu, kan. Itu maknanya kita dah habislah proses dia berbekam. Jadi maknanya kalau saya lebih memilih jarum lah. Sebagai orang dia suka pisau, kan, mata pisau ataupun pisau bedah tu, kan, dia kena toreh kan, kulit dia ataupun di kepala ke, di belakang ke mana ke, kan, kemudian darah tu akan keluar lebih banyak lah. Tetapi untuk sembuh luka tu makan masa sikit, mungkin 2 hari ke, dia terpaksa tak boleh mandi lah, kan, tahan. Tapi kalau jarum maknanya dia terus, sebab dia buka saluran-saluran liang-liang rumah tu, kan, jadi dia akan bertangkup balik lah. Jadi lepas bekam sejam 2 jam kita boleh mandi dah, tak rasa apa dah, begitu. Jadi di antara perubatan yang terbaik, ya, yang terbaik adalah al-hijamah, berbekam lah, kan. Selain pada kita makan ubat-ubatan, tapi yang terbaik ni adalah bekam. Kemudian wal qustu al-bahriyu, dan menggunakan al-qustu al-bahri. Al-qustu al-bahri ni sejenis akar tumbuhan, ya. Dia hanya tumbuh di India, di Yaman, kan. Maknanya dia tak tumbuh di tempat kita. Saya tengok kalau nak Google, nak cari apakah, bagaimanakah rupa dia, rupa dia macam akar sintuk, macam tu lah rupa dia, tapi bukan akar sintuk. Kalau boleh Google Indian costus root, costus root, mana akar, dia panggil apa, dia jenis akar, dia panggil apa, qustu al-bahri ataupun qustu al-hindi. Dan kalau saya cari di sini, dia kata qustu al-bahri ni nabat sejenis tumbuhan ya'ish fil Hindi, yang hidup di India, wa khasatan fi Kashmir, terutamanya di Kashmir lah, wa fi as-Sin, juga hidup di negeri China, ya, China. Wa tusta'malu qushuru juzurihi, diambil kulit akar dia, ya, kulit akar diambil, allati qad takunu bayda atau sauda, kadang-kadang dia warna putih akar tu, kadang-kadang dia warna hitam, ya. Tak ada dalam buku kita ni, supaya saya cari di tempat lain lah, ya. Jadi wa kana tujarul Arab, dulu, zaman dulu bangsa Arab, peniaga-peniaga Arab ni, yajlibunaha ila al-jazirah al-arabiyah, mereka membawanya ke semenanjung tanah Arab, an tariq al-bahri, dengan melalui jalan laut lah. Lidha sumiyat al-qistu al-bahri, sebab tu dinamakan dia sebagai qistu al-bahri. Bahri ni laut lah, akar laut, macam tu lah.
kama kana yusamma al-qist al-hindi, sebagaimana ia dinamakan sebagai al-qist al-hindi. Qist Hindi dan qist Hindi dengan qist al-bahri sama ya. Ya. Dan kadang-kadang orang panggil yang hak jenis warna putih itu orang panggil al-qist al-bahri, dan warna hitam tu al-qist al-hindi. Ya, sebenarnya disebut dalam hadis lah dengan nama al-ud al-hindi. Al-ud kayu India ataupun akar daripada India. Ya, kan? Jadi ini bukan akar yang kayu yang digunakan untuk dibakar untuk dapatkan wangian, bauan wangian itu tak, ini yang lain. Ya. Kedua-duanya adalah jenis yang berbeza lah, qist hindi tadi dengan yang satu lagi jenis yang dibakar untuk diambil bau dia, wangian dia. Okey. Itu dia al-qist al-hindi. Adapun di sini kalau kita terjemahan dia tak terjemah. Dia tulis qist laut je. Jadi maknanya jadi susahlah bagi kita nak faham kan qist laut ni apa benda qist laut. Sotong laut ke apa ke, ikan ke apa ke. Kan sebab laut. Tetapi kalau kita cari-cari mana qist hindi ni sejenis akar kayu yang ditumbuh di India ataupun di China lah. Ya. Jadi maknanya kata Nabi SAW, khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah, sebaik-baik cara perubatan yang kamu berubat dengannya adalah dengan berbekam, wal qustu al-bahri, dan menggunakan al-qustu al-bahri. Baik, qustu al-bahri ni macam mana? Dulu, orang zaman dulu, yu'alijuna iltihabatil halaq, maksudnya penyakit sakit di anak tekak ni kan, pedih. Anak tekak, sakit tekak kan, dengan menggunakan dulu, zaman dulu mereka guna ambil jari kan, khirqah ataupun dengan kain yang mereka pintal-pintal kain tadi, ya. Kain tadi lalu mereka jolok masukkan kain tadi ke anak tekak, mereka tolak tadi ke anak tekak tu, ke anak lidah tu. Ya, anak lidah tu. Sehingga fayatafajjaru minhu damun aswad, sehingga keluar daripada darah warna hitam. Tapi dengan sebab tu barangkali dengan perbuatan macam tu dia akan menyebabkan jadi nanah. Jadi nanah akan jadi lebih lagi mudarat lah. Fanahahum, maka Nabi SAW melarang perbuatan itu. Mana tak betul cara berubat macam tu. Jadi Nabi SAW ajar mereka cara berubat yang benar, iaitu yang benarnya menggunakan al-qist al-hindi. Baik, bagaimana nak digunakan al-qist al-hindi ini? Okay? Nanti selepas dia akan jelaskan lebih jelaslah dalam syarah dia kan. Okey. Wala tu'adzibu sibyanakum bil ghamzi min al-uzrati. Jangan kamu seksa kanak-kanak. Penyakit ni biasa kena pada kanak-kanak lah. Jangan kamu seksa anak-anak kamu dengan menekan ataupun menikam jolok di dalam tekak tadi kan. Min al-uzrah, daripada penyakit al-uzrah tu. Uzrah ni penyakit tu lah, sakit di anak lidah tu. Itu maksud dia. Baik. Di dalam kitab Sunan dan kitab Musnad, Sunan kitab hadis lah kan. Anhu min hadis Jabir, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hadis Jabir bin Abdullah qala, kan? Okey. Daripada hadis Jabir bin Abdullah dia kata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah. Rasulullah masuk menemui Aisyah, wa indaha sabiyyun, dan di sisi Aisyah ada satu seorang kanak-kanak, yasilu min kharahu daman, yang darah meleleh keluar melalui hidung dia. Kan kalau kita orang Kedah dia pergi pecah mengkaung, orang Kedah panggil. Jadi mana darah keluar ke hidung kan. Maknanya darah besar kan, kalau kita panas tu darah keluar ke hidung. Saya ingat dulu masa kecil-kecil kan, saya tak pernah berlaku pada saya, tapi pada kawan berlaku lah. Tengah main tiba-tiba keluar darah ke hidung. Jadi macam mana cara kita buat berubat? Kalau orang kata perubatan tradisional kita lah dulu lah, masa kecil-kecil dulu, umur 9-10 tahun dulu. Jadi dia ambil serai tu, sirih, daun sirih. Ya, saya ingat daun sirih. Daun sirih macam digulung-gulung daun sirih tadi,
kan, dilipat-lipat, dia gulung-gulung, maka dia letakkan daun sirih ke lubang hidung dia, masuk lubang hidung daun sirih tadi. Kan, jadi darah tu berhenti. Ini perubatan cara kita lah kan. Tapi saya masih ingat lah masa saya kecil-kecil dulu macam tu, ketika main-main dengan kawan, tiba-tiba kawan tu darah dia keluar ke hidung keluar darah, maka ambil sirih masukkan ke hidung tadi, dia berhenti. Fungsi sirih kan. Wallahu ta'ala alam, cara perubatan orang tua-tua kita. Baik, jadi di Aisyah ada seorang budak yang darah, hidung dia berdarah. Hidung dia berdarah. Okey. Jadi faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadha?" Apa ni? Kenapa ni? Faqalu bihi al-uzrah. Mereka menjawab, dia kata dia kena penyakit al-uzrah. Uzrah ni itulah kan, maksudnya dia sakit anak tekak tu, anak lidah tu. Okey. Aw waja'un fi ra'sihi, ataupun dia sakit di kepala dia. Dia sakit di kepala sehingga menyebabkan darah mengalir keluar. Faqala, kata Nabi SAW, wailakunna, so perkataan digunakan untuk macam apalah kamu ni, macam tu. Kalau terjemah jadi celaka kan, celakalah kamu, jadi tak apa, dah sesuai lah terjemahan. Makna wailakun di sini, celakalah kamu kan, celaka kalian, tak sesuai lah ya. Terjemah jadi perkataan celaka. Terjemah maknanya mungkin wailakunna, apalah kamu kena, macam tu lah kita katakan, macam teguran lah, taubih lah, taubih. Itu teguran. La taqtulanna auladakunna, jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Ayyuma imra'atin, mana-mana wanita asaba waladaha uzratun aw waja'un fi ra'sihi, yang anak dia tadi kena penyakit uzrah ataupun sakit di kepala, falta'khudh qustan hindiyan, maka dia hendak ambil qustu hindi tadi. Kalau terjemah, kalau Google, kalau siapa boleh Google apa nama Indian costus root ya. Indian costus root, mana akar hindi tadi, akar hindi, kayu hindi tu. Maknanya jumpa, dia akan keluar, dia punya image dia, kayu dia tu rupa dia macam kayu sugi kan, rupa dia macam kayu sugi, warna coklat kan. Tengok di situ, boleh Google, dia akan keluar. Tak ada tempat kita, tak ada. Sebab tu kita tak pernah kenal kan, sebab tempat kita tak ada. Baik. Jadi ambil itu, faltahukkahu bima'in, maksud gesekkan dengan air. Tahukkahu gesekkan, maksud dia akar tadi, maksud dia macam mana kita panggil kikis kan, kikis macam tu, dengan air, gosok dengan air. Thumma tus'idhu iyahu, kemudian tus'idhu maksudnya masukkan, titiskan ke lubang hidung anak dia tadi. Maksudnya baringkan dia, kan, baringkan. Kau letakkan sesuatu di bawah belakang dia tadi kan, di antara dua bahu dia letak bantal ke apa ke, kan, supaya badan dia belakang dia jadi tinggi, kepala dia mendongak kan, mendongak ke atas begitu, dongak kan, sehingga mana dia boleh titiskan air, masukkan kestu hindi yang telah digesek dengan air tadi kan, ambil air itulah, dititiskan ke lubang hidung dia gitu. Jadi dia akan pergi ke otak je kan, maka dia akan bersin, atau dia akan bersin sebab batuk, dia akan keluarkan penyakit tadi. Ini cara Nabi SAW ajarlah. Thumma tus'idhu iyyahu. Fa amara Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah pun suruhlah orang buat. Fa suni'a dzalika bis-sabi, maka dibuatkan demikian itu pada kanak-kanak itu. Fa bara'a, maka sembuhlah dia. Kan? Tapi kita mungkin, yalah, kita tak boleh nak bayang baby tu dia akan kanak-kanak tu dia akan diam macam tu saja. Tentu dia akan menggelepar kan. Jadi macam mana cara dia? Mungkin kita boleh gunakan teknik membedung. Bedung macam kita tengok sebahagian kebanyakan kadang-kadang macam itulah, tak nak makan ubat kan, antibiotik ke apa ke, tak nak makan ubat, jadi kita nak bagi makan, dia muntah-muntah kan, dia muntah-muntah, jadi macam mana dia menggelepar lah, susah. Jadi kita boleh bedung dia, ikat dia tangan dia, jadi mana di kepala dia, kita pegang kepala dia, titiskan masuk ke hidung dia. Tapi di tempat kita tak ada lah ni, mungkin kita boleh order kat Shopee kot. Apa nama dia panggil apa, Indian costus root kan, sebab di Malaysia tak ada ni. Sembuh penyakit budak tadi lah, begitu. Qala Abu Ubaid an Abi Ubaidah al-uzratu,
uzrah ni apa dia? Kata Abu Ubaidah, uzrah ni tahayyujun fil halq min ad-dam. Okey. Penyakit yang menyerang tenggorokan akibat darah yang bergejolak. Okeylah. Okey, dia kata fa idza ulija minhu, kan, apabila disembuhkan ia sembuh daripadanya, diubati penyakit itu, qila, dikatakan qal uzira bihi, dia telah disembuhkan dengannya, fa huwa ma'dzurun, ia orang yang ma'dzur, yang kena uzrah. Intah. Wa qila, dan dikatakan al-uzratu, dikatakan uzrah itu adalah qurhatun. Qurhatun macam air nanah macam itulah, kan, takhruju fi ma bainal uzun wal halaq, yang keluar di antara telinga dan halqum. Wa ta'ridu lis-sibyan ghaliban, biasanya kena pada kanak-kanak lah, kan, luka. Maksudnya qarhan, luka yang keluar pada, yang berlaku pada di antara telinga dan halqum. Tu dia biasa kena pada kanak-kanak. Baik, wa amma naf'u as-sa'ud minha bil qust al-mahkuk. Okey, kata Syekh di sini rahimahullah, adapun manfaat sa'ud tu, okey, sa'ud ni perkataan, sa'ud perkataan yang digunakan bagi perbuatan memasukkan ubat melalui lubang hidung. Itu maksud dia. Okey, itu istilah dia, istilah sa'ud tadi. Okey, dia terjemah macam mana di sini? Ada pun khasiat daripada metod gurah menggunakan qist. Gurah ni kalau istilah Indonesia, gurah ni apa ya, urut ke? Kan, tapi di sini lah dia. Istilah sa'ud tadi macam tu yang saya sebut tu, maknanya masukkan ubat melalui lubang hidung dia. Dengan al-qustu al-mahkuk tadi, maksudnya akar yang telah dikikis dengan air tadi. Fali'anna al-uzratu, kerana apa? Kerana uzrah itu, uzrah ni penyakit tadi, kan, madatuha, dia punya penyakit dia tadi berkaitan dengan darah, damun yaghlibu alaihi al-balgham, darah yang bercampur dengan balgham, ya, itu dia. Lakin tawalluduhu fi abdani sidyan akthar, akan tetapi berlakunya ia pada badan-badan, tubuh badan kanak-kanak itu lebih banyak berlaku pada kanak-kanak. Wa fil qusti, dan pada akar qusti itu akar tadi, tajfifun, maksudnya ada pengeringan, ya, syuddu al-lahat, mana dia akan sekatlah al-lahat tu, anak-anak lidah. Al-lahat tu maknanya anak lidah. Terima apa? Okey. Okey, maksudnya berguna mengikat anak lidah, okey. Ataupun ovulun, uvula, macam tu lah, kan. Dia punya anak tekak tu, anak lidah. Wa yarfa'uha ila makaniha, dan dia angkat balik, dia akan letakkan balik di tempat dia lah, kan, anak lidah tadi. Wa qad yakunu naf'uhu fi hadha ad-da' bil khasiyah, maksudnya dia penyakit dia, darah tu beku tu berkumpul di anak lidah tu. Dia bila kena gunakan al-qustu al-hindi tadi, dia akan mengeringkan darah kotor dalam anak lidah tadi lah, dia angkat balik tempat dia tu, kan. Wa qad yakunu naf'uhu fi hadha ad-da' bil khasiyah, mungkin dia maknanya manfaat dia khusus untuk penyakit ni. Qustu al-bahri tadi, qustu hindi tadi, dia khusus untuk penyakit ni. Wa qad yanfa'u fil adwa'i al-harah, dan begitu juga dia mungkin boleh membantu pada penyakit-penyakit yang 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 jenis panas, penyakit jenis panas badan ni, kan, gitu, dia boleh membantu. Wal adawiyah al-harah bizzat taratan, kadang-kadang dia maknanya ubat-ubatan yang panas ni, kadang-kadang dia boleh dia boleh ditukarkan dengan ubat yang boleh memanaskan badan tadi, boleh gunakan dia. Ya, wa bil ardi ukhra, wa bil ard al ukhra, dan begitulah sebaliknya lah, ya. Wa qad dzakara sahibul qanun, okey, maknanya okey, penulis al-qanun Ibn Sina, kan, okey, menegaskan bahawa cara pengubatan radang tenggorokan di sini adalah dengan menyantap qistul laut, qistul bahri,
dicampur dengan rempah syab. Sebenarnya okey, lagi satu masalah dia terjemahan di sini rempah syab ya. Dia bukan rempah. Kita faham rempah syab ni sejenis rempah, bukan sejenis rempah ya. Okey ya. Saya dah cari tadi, saya dah jumpa. Saya dah Google apa dia panggil? Syab al-Yamani tu. Okey, kita sini kata sahibul qanun, penulis kitab al-Qanun Ibn Sina tu. Okey. Fi mu'alajati suqutil lahat, untuk apa nama, mengubati anak lidah tadi kan, anak lidah yang membengkak tu. Al-qustu maknanya ma'a syabl yamani, dicampur al-qustul akar tadi, kayu tadi, bersama dengan syabl yamani. Syabl yamani ni cuba Google. Okey, dia tulis di situ perkataan Yamini alum. Ataupun kita panggil dia sejenis, kalau kita tengok sekali tengok kan, macam bentuk tawas. Siapa pernah tengok tawas? Tawas kan? Tawas dulu kalau orang kampung kita dulu dia gunakan tawas untuk menjernihkan air telaga kan. Okey. Tapi dia ni bukan tawas. Rupa dia macam tawas. Betul, warna jernih, putih jernih tu kan? Betul. Tapi di sini dia kata, kalau saya cek tadi Google tadi, mana dalam ada satu website tu dia kata di sini saya dapat ya. Dia kata sini nau'un minal ahjar al-malihah, sejenis daripada batu yang masin, at-tabi'iyah, masin secara tabiat, yang kita panggil garam bukit lah. Kalau kita panggil di sini garam bukit. Ya kan? Di situ. Wa tujadu fi ba'dil jibal, dia didapati di sebahagian bukit gunung. Ni kita kata garam bukit lah. Kita dicampur dengan, saya faham ni garam bukit lah. Tapi dia warna dia, kalau saya tengok tadi, siapa ada peluang nanti boleh Google tengok. Walaupun bersifat sekolah tahfiz, kita berpandangan pelajar kita juga perlu mengikut aliran semasa. Dia panggil apa nama? Ni, siapa boleh Google, dia tulis Asyabul Yamani. Kan? Kalau dalam bahasa Inggeris هذا هو الشاب اليماني أو الشبة أو شب الفؤاد. هو نوع من الأحجار الملحية. Dia warna dia jernih, putih. Kalau kita tengok dia macam gula batu pun ada. Dia punya sifat dia, tengok dia macam gula batu pun ada, tapi bukan gula. Kalau kita kan istilah kita gula batu kan, dia warna gula batu tahu kan, kita tengok kan, dia jernih, batu jernih. Jadi macam tu sifat, tapi dia masin. Ya, nau'un min al-ahjar al-malihah. Itu maksud dia Asyabul Yamani. Diterjemah di sini dengan rempah syab dari Yaman dan biji kuarsa. Kan? Okay? Jadi maknanya Barzul Mirwa ni saya tak sempat nak cari tadi, yang terlupa, terlepas pandang. Kan? Tapi dia yang syab rempah, dengan rempah syab dari Yaman ni, maknanya takkan rempah buat nasi mendi kot. Bukan. Terjemahan ni, itulah dia, kalau baca ni memang tak faham lah. Melainkan kita kena rujuk yang asal dia. Saya pun lama mencari tadi, akhirnya jumpa lah, alhamdulillah. Itulah dia maksud dia kan. Bolehlah Google tulis dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris, Yamini alum, macam tu lah. Klik nanti dia akan keluar image dia lah, rupanya. Temu wiki dia akan sebut cerita tentang tu. Okey, lah. Wal qustu al-bahri al-madhkur fil hadith. Adapun qustul laut yang disebut dalam hadis tadi, huwa al-ud al-hindi, dia adalah akar kayu dia, akar India tadi lah. Kan? Indian Costus apa nama, root tu. Wa huwa al-abyadu minhu, dan dia berwarna putih darinya, maksudnya ada warna putih lah. Wa huwa huluun, dan ia rasa manis. Dia kata di sini hulu, dan ianya hulu ni manis. Okey, dia kata kemudian tersebut dalam bahasa manis ni, rasanya manis, dia kata, betul lah, hulu. Wa fihi manafi'u adidah, adidatin, maksudnya ada macam-macam manfaat. Adidah ni maksudnya banyak manfaat dia.
wa kanu, dan adalah orang Arab dululah, yu'alijuna auladahum, dulu sebelum depa depa tahu perubatan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ya. Dulu sebelum tu depa macam mana depa ubati penyakit ini yang kena pada anak-anak mereka dengan ghamzil lahat, maksudnya dengan tekan anak tekak anak lidah tadi kan sampai pecah keluar darah kan. Tekan sampai keluar darah ni. Tu. Wabil ilaq, dan juga cara mengubati adalah menggantungkan di leher kanak-kanak ni sesuatu benda untuk berubat dengannya, kan? Wa syai'un yu'alliqunahu 'ala as-sibyan. Digantung di leher kanak-kanak tadi. Ingat tak kalau kita orang kampung kita dia kalau muntah-muntah dia gantung, dia ambil tali kasut dia ikat di leher. Ini maknanya kan benda yang tak betul lah. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika, lalu Nabi sallallahu melarang mereka daripada demikian itu. Wa arsyadahum ila ma huwa anfa'u lil atfal, dan Nabi sallallahu tunjukkan mereka, ajarkan mereka apa yang lebih bermanfaat untuk mengubati, yang terbaik untuk kanak-kanak itu. Wa ashalu alaihim, dan lebih mudah ke atas mereka. Okey. Kemudian maka dia kata ni was-sa'utu, dan sa'ud ni dia sa'ud diterjemah gurah. Gurah saya tak tahulah bahasa Indonesia. Jadi as-sa'ud ni adalah perkataan istilah ma yusabbu fil anf, sesuatu yang dititiskan, dituangkan ke dalam hidung. Ya, wa qad yakunu bi adwiyatin mufradah, dan kadang-kadang dengan satu jenis ubat saja titis lalu lubang hidung. Wa murakkabah, dan kadang-kadang dia campur ubat tu, ubat ni kan. Tudaqqu, dihancurkan, ditumbuk, kan? Wa tunkhalu, kan? Tunkhal maknanya ditumbuk tadi, digaulkan dengan air. Wa tuhjan, dan mana letak air sikit, kemudian dibuat macam mahjun tu, kemudian dikeringkan. Waktu jafaf dan dikeringkan, kan? Jadi maknanya ditumbuk, kan? Kemudian diletakkan air, kan, dilembapkan dia, kemudian diguli, dibuat bulat-bulat, dibuat macam bola kecil tu kan, dan dibuat macam mahjun, sampai tengok bentuk mahjun tu kan. Maka diletakkan, dikeringkan, disimpan. Maknanya wa thumma tuhallu 'inda al-hajah, kemudian diguna bila ada keperluan. Benda tu disimpan, dikeringkan, kemudian disimpanlah. Diguna bila ada keperluan maksudnya. Wa yus'atu biha fi anfil insan, dan dititiskan, dimasukkan dia tadi ke, bila nanti nak guna maka dicairkan dia, maka dititiskan cairan tadi ke lubang hidung manusia. Wa huwa mustalqin 'ala dhahrihi, dalam keadaan orang tadi berbaringlah, dia berbaring. Wa baina katifaihi ma yarfa'uhuma, maksudnya letakkan sesuatu di tengah belakang dia, di antara dua bahu dia, letakkan bantal kecil ke apa kan, untuk meninggikan dada dia tadi, supaya kepala dia dongak. Litankhafidha ra'suhu, supaya kepalanya tadi jadi ke bawah. Fa yatamakkanu as-sa'utu min al-wusul ila dimaghihi, sehingga as-sa'ud itu boleh sampai ke otak dia. Wa yustakhraju ma fihi min ad-da'i bil itas, dan akan dikeluarkan penyakit itu dengan cara dia bersin tadi kan. Bila masuk dia akan bersin penyakit itu, dia akan keluar, sekali dengan kahak tu, sekali dengan balgham. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بالصعوط فيما يحتاج إليه فيه, dan Nabi Islam memuji, ada pujian Nabi Islam dengan perubatan dengan cara as-sa'ud ini bila ada hajat kepadanya, begitu. Wa dzakara Abu Dawud fi sunanihi, dan Abu Dawud telah menyebut dalam kitab sunannya, kitab hadisnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ta, bahawa Nabi SAW buat as-sa'ud lah, buat sa'ud tadi kan. Habis tajuk tu, jadi fahamlah insya-Allah. Kemudian faslun, satu fasal pula, fi hadhihi sallallahu alaihi wasallam fi ilajil maf'ud, petunjuk Nabi sallallahu cara mengubati penyakit hati. Penyakit yang kena hati ni dia panggil hepatitis kan, dia terjemah sini hepatitis, penyakit hepatitis. Okey, jadi penyakit ni ada zaman Nabi sallallahu dipanggil al-maf'ud. Rawa Abu Dawud fi sunanihi min hadis Mujahid. Abu Dawud meriwayatkan hadis dalam kitab sunan dia daripada hadis Mujahid, an Sa'd bin Sa'ala sahabi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, kata Sa'ad, maridtu maradan, aku sakitlah, aku ditimpa sakit, atau aku jatuh sakit.
Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Lalu Rasulullah datang menziarahiku. Rasulullah datang menziarahi aku. Okey. فوضع يده بين ثديي. Mana ya? Maka Rasulullah letakkan tangannya di tengah-tengah dadaku. Di tengah-tengah dadaku. Okey. Hatta wajadtu bardaha ala fuadi, sehingga aku rasa sejuknya tangan Nabi sallallahu di atas hatiku. Hati dia, liver dia. Okey, fuad ni liver lah, hati. Dia rasa sejuk tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi tak. Wa qala li, dan Nabi kata dekat aku, innaka rajulun maf'udun, sungguhnya engkau seorang lelaki yang terkena penyakit hepatitis ni, penyakit dalam hati ni. Okey. Kemudian fa'til Harith bin Kaladah min Thaqif. Pergi jumpa Harith bin Kaladah daripada kabilah Thaqif. Fa innahu rajulun yatatabbabu. Dia ni seorang lelaki yang pandai berubat lah, tabib. Tabib. Doktor. Okey. Jadi falyakhudh 7 tamaratin, maka hendaklah dia tu ambil 7 biji kurma. 7 biji kurma. Maka buah kurma tu 7 biji. Min ajwatil Madinah, daripada kurma ajwah al-Madinah. Ajwah al-Madinah. Falyalja'hunna binawahunna, tumbuk dia sekali-kali dengan biji dia sekali. Ya, ambil sekali dengan biji-biji tu. Thumma liyuladdaka bihinna, kemudian dia beri minum kepada engkau melalui sisi tepi mulut. Minum melalui tepi mulut. Janibi al-fam, sama ada belah kiri atau belah kanan lah. Makan melalui tepi mulut. Itu maksudnya al-ladud. Al-ladud itu maksudnya al-ladud tadi. Kan? Min ahadi janibi al-fam, masukkan makan tadi, ubat tadi dimakan melalui tepi mulut, sama ada tepi kiri atau tepi kanan. Jadi al-maf'ud, apa dia al-maf'ud? Al-maf'ud alladhi usiba fuaduhu, orang yang sakit, yang hati dia tu kena, dia rasa sakit di hati, pedih hati dia kan. Pedih ulu hati, sakit. Ya? Yang mana dia rasa pedih, fa huwa yashtakihi kal mabtun alladhi yashtaki batn, seperti orang sakit perut yang dia tak tahan sakit perut dia kan, tekan perut dia, pedih, sakit. Gitu. Orang sakit tadi, sakit di hati tu, hati dia pedih. Jadi wal ladud ni apa dia? Ma yusqahu al-insan min ahadi janibil fam. Maksudnya seseorang yang diberi minum melalui salah satu daripada dua tepi mulut dia. Dia beri minum di situ. Okey. Kemudian kata Syekh tadi, wa fit tamri khasiyatun ajibatun li hadzal da'. Dan berkenaan dengan buah kurma ni, dia ada khasiat. Khasiat ni bahasa Arab. Perkataan khasiat ni perkataan bahasa Arab. Kan? Yang dipinjam oleh kita bahasa Melayu kan. Dia ada khasiat yang ajib, yang ajaib lah. Ajaib pun perkataan bahasa Arab juga. Kan? Ajib ni perkataan ajib, mana ajib lah. Yang ajaib lah, khasiat yang ajaib, begitu. Yang hebat. Lihat ada bagi penyakit ini, penyakit hati hepatitis ni kan, maknanya boleh berubat dengan kurma tadi. Ada khasiat yang hebat. Wala siyama tamrul Madinah, terutamanya buah tamar Madinah, buah kurma Madinah. Ini kan kita dah beli ajwa. Sebab tu dia pun kalau berbaca dia lagi mahal lah kurma ajwa tadi kan. Sekilo sampai RM80, RM90, RM100. Kalau al-aliyah tu mahal lagi. Kurma ajwa aliyah tu kan lagi mahal. Okey. Wala siyama al-ajwa minhu, lagi terutama kurma ajwah Madinah. Dia kata kurma Madinah. Lepas tu kurma lagi baik, kurma ajwah, jenis nau ajwah. Wa fi kauniha 7 khasiyah ukhra, dan bilangan 7 itu ada khasiat yang lain pula. Bilangan 7. Kenapa tidak 5, kenapa tidak 3, kenapa tidak 2, kenapa tidak 1 kan? Kenapa 7? Jadi pada 7 itu ada khasiatnya tersendiri. Sebab banyak amalan-amalan, banyak perkara-perkara disebut 7. Tawaf 7 kali, jamrah 7 biji, ya kan? Sa'i 7 kali, ya kan?
Banyak benda Allah Ta'ala sebut 7. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kan? 7, baca Fatihah 7 kali, kan? Dan bila kita sekali letak bismillah 3 kali kan, bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 kan. Jadi maknanya saya kata di sini, dan keadaannya 7 kali ni ada khasiat yang tersendiri pula. 7 kali tadi. Yang mana kita buat tu 7 kali kan. Di sini. Kemudian okey, dia kata di sini tudraku bil wahyi, maknanya kita tahu benda ni 7 kali dengan wahyu. Dengan wahyu, sama ada wahyu Al-Quran ataupun wahyu daripada hadis lah. Wa fi sahihain, dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, daripada hadis Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an abihi rahimahullah, an abihi, daripada ayahnya, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha, barang siapa yang berpagi-pagi, bi sab'i tamaratin, dengan memakan 7 biji kurma, min tamril aliyah, daripada kurma aliyah di Al-Madinah, okay, lam yadurruhu dzalikal yawm sammun wala sihrun, tidak akan memudaratkannya hari itu oleh racun dan juga sihir. Sihir tak boleh mudarat, racun pun tak boleh mudarat. Sebab tu teringat Khalid Al-Walid bunuh racun kan kurma ni kot. 7 biji kan, kena racun tak jadi apa. Wallahu a'lam. Wa fi lafzin, dan dalam lafaz yang lain, man akala 7 tamaratin, barang siapa yang makan 7 biji kurma, mimma baina labataiha, yang di dalam daerah Madinah. Okey, terjemahan di sini, cuba tengok terjemahan, kitab terjemahan di sini. Dia terjemah apa? Mana tadi? Okey, terjemah ni. Terjemah dia. Sebarang siapa yang menyantap 7 butir kurma pada pagi hari antara bahagian pinggir yang sudah menghitam. Seperti dia buat 130 funak, yang maksudnya adalah 2 sisi, yang kedua hujung kurma yang sudah menghitam dan mengeras kerana sudah tua. Saya cari kan terjemahan ni, tafsiran ni, bukan begini yang dimaksudkan. Bukan dimaksudkan seperti yang kawan terjemah di sini. Wallahu a'lam. Ya. Yang saya dapati terjemahan dia mimma baina labataiha, setelah saya mencari tadi, saya dapati maknanya ay tarafail Madinah. Maknanya siapa makan 7 biji buah kurma, 7 butir kurma tadi, yang di dalam tanah Madinah. Itu maksudnya. Di tanah Madinah. Ada pun sahabat kita terjemah di sini, antara bahagian pinggir yang sudah menghitam, maksud buah dia dicerita sifat buah kurma tu. Kan tak tahu dia dapat mana tafsiran ni, tapi apa yang saya cari tafsirannya adalah okey, di tanah Madinah. Di tanah Al-Madinah. Itu maksud baina labataiha. Hina yusbihu, ketika dia di waktu pagi. Lam yadurruhu sammun hatta yumsi. Maknanya dia tidak akan dimudaratkan oleh racun sehinggalah sampai waktu petang. Nampaklah. Ini dia terjemahan dia. Baik, seterusnya Syekh kata di sini, wat-tamru harrun fi tsaniyati yabisun fil ula. Okey. Kurma itu bersifat panas dalam larutannya meskipun dasarnya kering. Saya rasa macam saya tak faham di sini. Tapi saya cuba mencari tadi, saya tengok ada soalan-soalan yang orang kemukakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam web dia, dalam dia punya wall dia, web dia, albani.com lah. Orang tanya dia tentang ni, macam mana dalam kitab Zadul Ma'ad terutamanya Nuqair disebut apa nama, harun fi tsaniyah yabis fi ula, ni apa maksud dia, kan? Buah kurma itu panas pada yang kedua, kering pada yang pertama. Okey, di sini Syekh Al-Albani dia kata hadhihi, dia panggil istilah, hadhihi istilahat tibbiyah, ini adalah istilah apa nama, perubatan, la nafqahuha, kita tak memahaminya, kata Syekh sini. Saya mencari lagi sehingga saya jumpa harun fi tsaniyah yabisul fi ula, maknanya kurma ni dia ada sifat, dua sifat ni. Dia ada sifat panas dan sifat kering.
Dia ada sifat panas dan sifat kering. Bila kita makan, kita akan rasa panas badan dan kita rasa dahaga. Nak minum air. Ini yang saya cari tadi lah. Ya'ni murakkabun. Dia murakkab ni tersusun, dia ada dua unsur, panas dan unsur kering. Bila kita makan itu panas, kita rasa dahaga kan. Okey. Tetapi as-saniyah yang kedua tu maknanya panas itu aghlab. Maknanya lebih menang lah. Panas tu lebih banyak. Di sifat panas dia lebih banyak daripada sifat kering dia. Sebab tu dia kata harun fi tsaniyah, yabisun fil ula. Maknanya maaf, dia sifat panas itu lebih rendah daripada sifat kering dia. Sebab tsaniyah tu yang kedua, al-ula tu yang pertama. Dia sifat kering tu yang pertama, lebih menang sifat kering tu daripada sifat panasnya. Itu. Wakhila, dan dikatakan, ini khilaf tabib lah, atibba, para doktor tadi khilaf, kan? Para tabib khilaf. Dan dikatakan bahawa ia ratbun fiha. Qila, maksud padanya ada unsur lembab, ratbun. Wa qila, dikatakan mu'tadil, maknanya dia ni mu'tadil, dia ada panas sama dengan kering, sama dengan lembab, sama. Maksud dia di sudut mu'tadil ni sama, panas, lembab dan kering, sama sifat dia. Wa huwa ghidha'un fadilun, dan dia adalah merupakan makanan yang baik lah. Fadil, yang utama, yang baik, yang bagus. Hafizun lis-sihhati, dia dapat menjaga kesihatan lah. La siyama, terutamanya liman i'tada al-ghidha'a bihi. Maknanya bagi mereka yang biasa menjadikan dia sebagai makanan harian lah, kurma ni, kan? Ka ahli al-Madinati wa ghairihim, seperti penduduk Madinah dan selain mereka, kurma ni makanan utama mereka kan. Buah kurma adalah makanan utama. Tapi kita pun tak boleh makan jugalah makanan kurma dia banyak-banyak. Saya dia kena kencing manis. Sebab dia punya manis tu kan, masa apa-apa makanan pun kita tak boleh makan banyak-banyak. Tu cerita dia. Nasi pun hantam 3 pinggan, kena kencing manis juga, kan? Sebab ialah dia ada gula yang tersembunyi, kan? Ya, apa-apa makanan pun kita makan dengan mu'tadil lah. Tidak makan terlalu berlebihan. Begitu. Sebab tu kalau nak sihat, puasa lah, kan? Puasa Nabi Daud, ya, orang yang sakit apa-apa, insya-Allah dia akan sembuh dengan puasa, kan? Puasa selang sehari. Yang sakit-sakit badan, bangun sakit kaki, sakit lenguh, insya-Allah dia puasa selang sehari, insya-Allah dia akan dapat lihat result yang baik lah. Begitu. Okey. Wa min afdalil aghdhiyah fil biladil baridah wal harrah, dan dia di antara afdal makanan di negara sejuk dan negara panas. Allati hararatuha fi darajah tsaniyah, yang kepanasannya itu pada tingkatan yang kedua. Maksud dia sejuk dia lebih, maknanya lebih banyak daripada panasnya, begitu. Wa huwa lahum anfa'u minhu li ahli al-bilad al-baridah, dan dia lebih bermanfaat untuk mereka bagi orang yang negara dia sejuk. Ya, li burudati bawatin sukaniha, kerana sejuknya dalaman perut penduduk tadi kan, dia sejuk, dia manfaat. Wa hararati bawatin sukanil bilad al-baridah, dan panasnya penduduk perut penduduk negeri yang sejuk. Walidzalika yuksiru ahlul Hijaz wal Yaman wa Taif, kerana demikianlah penduduk Hijaz, Yaman dan Taif mereka banyak makan kurma tadi. Wa ma yalihi min al-bilad al-musyabaha, dan negeri-negeri yang serupa dengan mereka lah, min al-aghdhiyah al-harah, daripada makanan-makanan yang panas, ma la ta'atta li ghairihim, yang tidak berlaku pada penduduk negeri lain, seperti tamar, asal, madu lah. Wa syahadnahum yad'una fi at'amatihim, kami perhatikan mereka telah meletakkan buah kurma, madu di dalam makanan-makanan mereka, macam kacang, halia, kan? Atas halia tu boleh letak madu juga, letak kurma juga. Faqa ma yadahu ghairuhum lahu 10 adhaf aw akthar, sehingga mana depa ni 10 kali ganda makan lebih banyak daripada orang lain lah, orang negeri lain. Wa yaquluna zanjabil, mereka makan halia kama yaqulu ghairuhum al-halwa, macam mana orang selain negeri lain yang selain negeri mereka makan halia, depa makan halia macam makan halwa, ya kan? Begitu. Walaqad syahadtu man yatanaqqalu bihi minhum,
kama yatanaqalu bin nuqli, kan? Aku melihat mereka membawa benda ni banyak-banyak, kan? Makan benda ni. Wa yafiquhum dhalika wa la yadurruhum, dan dia makan benda tak ada mudarat pada mereka. Wa la yadurruhum, dan ia sesuai untuk mereka, li burudati ajwafihim, kenapa? Kerana perut dia ni sejuk. Dia makan benda panas. Wa khurujul hararah ila zahiril jasad, dan keluar panas ni ke zahir tubuh badan lah. Kama tusyahad miyahul abar tabrudu fi sayf, sebagaimana disaksikan bahawa air sungai, air perigi jadi sejuk pada musim panas. Wa taskhanu fi syita, dan musim sejuk dia jadi panas. Wa kadzalika tanḍajul mi'dah min al-aghdhiyah al-ghalidhah fi syita. Begitulah dia perut tadi, kan, bagaimana dia menghadam makanan yang berat pada musim sejuk, dan begitu juga sebaliknya pada musim panas. Itu dia. Wa amma ahlul Madinah, adapun ahli Madinah, okey, kita berhenti di sinilah. Karena di situ insya-Allah disambung lagi lah pada minggu hadapan باذنillah taala wa taufiqihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita dan dapat kita ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Jadi itulah dia setakat ini. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Ila liqa insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.